Putri. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami baru saja sampai ke Muzium Rembau, dinamakan Muzium Astana Raja. Hai, nama saya Pugal Lenten. Hai, nama saya Katisen. Hai, nama saya Naim. Hai, nama saya Sanggita. Hai, nama saya Kaisara. Hai, nama saya Fakrul. Hai, nama saya Divya Darshini. Hai, nama saya Ditya Sri. Hai, nama saya Anshara Chandran. Hai, nama saya Doshni Kepala Krishnan. So, kita sekarang berada di Muzium Rembau dan ini adalah suasana daripada Muzium Rembau kita. Sejahtera, saya Naim Azam Jalaluddin. Sekarang saya nak terangkan tentang Astana Raja. Astana Raja dibina pada abad ke-19 di Rembau sebagai kediaman rasmi undang-undang. Pemimpin adat tertinggi dalam sistem adat Pepatih. Sekarang kita boleh tengok di belakang ada singgasana Raja Melewah. Singgasana Raja Melewah diadaptasi daripada Istana Pagar, Ruyung, Sumatera Barat. Antara pengisian di dalam ragam hias singgasana ini adalah kain cindai 7 warna untuk dijadikan takbir. Nama saya Katisen, saya dari MSC College. Saya berada di Astana Raja Rembau. Astana Raja Rembau terletakkan di Negeri Sembilan, Rembau, Malaysia. Astana Raja Rembau dibinakan oleh masyarakat Rembau dengan pelibatan pemimpin adat. Khususnya untuk kediaman undang Rembau, pemimpin tertinggi dalam sistem adat Pepatih. Saya Pugal Lenten. So sekarang saya nak terangkan tentang bilakah Astana Raja ni dibina. So Astana Raja Rembau dipercayai dibina pada abad ke-19 walaupun tarikh sebenar membinanya sukar dipisahkan dengan tempat pembinaan. Astana Raja berkait rapat dengan sejarah sistem pemerintahan adat di Rembau dan Negeri Sembilan, khususnya peranan Undang Rembau. Saya nak terangkan tentang bagaimanakah Astana Raja ini menjadi tempat bersejarah. Dia sebuah kawasan yang bersejarah dan berkait rapat dengan institusi undang, dan itu pemimpin adat yang mempercayai peranan besar dalam sistem adat berpatih di Negeri Sembilan. Undang Rembau adalah salah seorang daripada 4 undang utama yang mempunyai kuasa dalam menentukan pemilihan. Dan tempat duduk yang teramat mulia Datuk Undang Rembau dan Toh Puan ketiga menjalankan adat istiadat. Ia dibina dalam 5 tingkat dan mudah bahagikan. Atas sekali diletakkan tilam pandak yang beraslak dan tikar rompok. So, sekarang sebelah saya ialah baju yang telah dipakai oleh Datuk Lela Maharaja, iaitu Undang Luar Rembau 21. Bersama saya lagi. Sekarang saya nak terangkan tentang biodata yang teramat mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman. Yang teramat mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman, Undang Luar Rembau ke-1 telah dilahirkan pada 14 Ogos 1941 di Kampung Waris Tebat. YTM merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik dan anak lelaki tunggal hasil perkongsian hidup bersama antara Puan Terania binti Ma'ruf dengan Haji Osman bin Lahir. YTM telah berumah tangga dengan Yang Amat Mulia Tok Puan Hajah Siti Brahmala binti Haji Yunus dan dikurniakan 5 orang cahaya mata yang mana kesemuanya adalah lelaki. Saya nak terangkan tentang senjata tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Sini adalah 4 contoh senjata. Contohnya, badik adalah sejenis senjata tradisional berbentuk pisau atau belatih pendek. Pendek yang berasal dari budaya Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia. Hai Kak. Hai. Boleh tak kita nak tanya Kak soalan sikit? Boleh. Okey, saya nak tanya Kak, apa suka perasaan Kak bila datang ke Astana Raja Rembau ni? Sebenarnya ni first time saya datang sini, tapi masa first expression saya banyak tahu pasal Datuk Maharaja Lela sebab sebelum ni saya tak kenal langsung. Jadi bila saya datang sini, saya dapat belajar salah satu macam biodata dia, pakaian dia, luar Rembau. So, siapa-siapa yang tak kenal Datuk Maharaja Lela, korang boleh datang ke Astana Muzium Diraja. Okey, daripada Rembau Museum ni, dalam video kita dah tengok kawan-kawan kita ataupun member-member kita dah bagi tahu pasal peralatan dan berbagai-bagai tentang daripada Muzium Rembau ni. Dan ini adalah Muzium Rembau yang terakhir daripada suasana dia. Dan terima kasih sangat untuk tengok video kita yang daripada Muzium Rembau ni. Itu saja, terima kasih, bye-bye.
petang. Okay, nama saya Muhammad Fakir bin Masud. Saya dari pelajar daripada Kolej Malaysia Kolej Semban. Okay, nama tempat yang kita pergi ni adalah Muzium Tentera Darat. Dia ni terletak di Port Dickson Negeri Sembilan. Tentera ni berdekatan dengan pusat latihan Tentera Darat iaitu Pusasda. Lokasinya berada di kawasan bersejarah kira-kira 7 km dari pusat bandar Port Dickson dan berhampiran dengan pantai-pantai popular. Alamat penuhnya adalah Muzium Tentera Darat, Kem Sirusel 7050 Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia. Muzium ini juga mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelancong serta penduduk tempatan yang ingin mempelajari sejarah ketenteraan Malaysia. Sahabat saudara, hai, nama saya Kasara Nadia. Muzium Tentera Darat ini ditubuhkan dan dibuka kepada orang ramai pada 28 Jun 1999. Muzium ini merupakan muzium terbesar di Malaysia berkaitan dengan sejarah ketenteraan, khususnya Tentera Darat Malaysia. Muzium ini memaparkan tentang artifak daripada tentera-tentera, iaitu dari era penjajahan sehingga masa kini. Kenapa tempat ini menjadi tempat yang menarikkan pelakon? Kerana daripada fungsinya sebagai institusi pendidikan dan bersejarah, muzium ini juga berperanan sebagai tarikan pelancong. Ia menarikkan pengunjung tempatan dan luar negara yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah ketenteraan Malaysia kita. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Fakir bin Masud. Saya dari pelajar Malaysia Kolej Semban. Okey, untuk Muzium Tentera Port Dickson ni, dia adalah muzium yang menampilkan sejarah dan perkembangan Tentera Darat Malaysia. Dia terletak di Port Dickson Negeri Sembilan. Muzium ini juga mempunyai pelbagai pameran termasuk artifak ketenteraan seperti senjata, kenderaan tempur, pakaian seragam dan juga dokumen pameran diploma, pertempuran penting dan perkembangan teknologi ketenteraan. Pengunjung juga yang datang sini dapat melihat pesawat, kereta kebal, meriam dan pelbagai peralatan yang pernah digunakan oleh tentera. Terdapat juga galeri yang menceritakan sebuah perjalanan tentera Malaysia semasa Perang Dunia Kedua, darurat, konfrontasi dengan Indonesia serta penglibatan Malaysia dalam misi pengaman antarabangsa. Muzium ini bukan sahaja menjadi tempat untuk memperlihatkan ketenteraan, tapi juga simbol penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan anggota tentera. Sekian, terima kasih. Bukan saja tempat ini ialah muzium, tetapi tempat ini adalah latihan tentera. Bandar Tentera Darat telah lama menjadi pusat latihan utama bagi Tentera Darat Malaysia, terutamanya melalui pusat latihan asas Tentera Darat iaitu Pusasda. Lokasi ini sangat sesuai untuk membina sebuah muzium yang menggambarkan perkembangan dan kejayaan Tentera Darat. Muzium Tentera Darat Port Dickson dibina oleh Tentera Darat Malaysia dengan tujuan untuk mempamerkan dan mendokumentasi sejarah perkembangan dan sumbangan Tentera Darat kepada negara. Juga dirancang sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperkenalkan peranan Tentera Darat kepada masyarakat umum serta memberi penghormatan kepada mereka yang telah berkhidmat dalam ketenteraan. Muzium ini dibina berdekatan dengan pusat latihan asas iaitu Pusasda. Kami dari MSC Kolej Semban. Nama saya Muhammad Fakir. Saya Kasara Nadia. Saya Lieutenant Colonel Muhammad Haji bin Nordin, Komandan Pengarah Muzium Tentera Darat, yang mana telah tugas ini selama 2 tahun. Okey, untuk soalan pertama, macam mana tempat ni dia dijadikan tempat sejarah untuk tempat jadikan tarikan pelancong? Okey, bangunan ini adalah bangunan asal binaan 1934, siap binaan 1935. Di mana bangunan ini adalah bangunan asal penubuhan Askar Melayu Diraja pada 1 Mac 1933. Jadi bangunan inilah yang telah diusahakan oleh Sir Raja Tulan untuk menubuhkan Komuni A dan aset yang pertama Tentera Darat yang jumlahnya 75,500 hektar dan bangunan Komuni A. Jadi bangunan ini selepas digunakan sebagai regimen pertama Askar Melayu, regimen kedua Askar Melayu dan sehingga regimen ke-6 Askar Melayu. Soalan seterusnya, apa pengalaman tuan yang tuan berceritakan tentang muzium? Okey, muzium ni sangat menarik kerana only kami muzium lah yang besar di Malaysia ni lah untuk bukan sekadar muzium Tentera Darat, malah muzium keseluruhan. Kerana kita punya 3 bangunan utama A, B dan C, dan kita juga mempunyai 1 terowong bawah tanah, terowong komunis, yang mana semua pengunjung boleh mengunjung, terutama pelajar-pelajar yang ingin mengetahui bahawa teknologi yang kita buat muzium ni daripada era Kesultanan Melayu sehinggalah Tentera Darat ini, yang mana kalau kita tahu 446 tahun kita dijajah, mula pada 10 Ogos 1511 Portugis hingga 1641, 1641 hingga 1824 Belanda, dan 1786 hingga 7 Disember 1941 British, dan selepas itu pun selama 3 tahun dan kembali balik pada British sehinggalah 31 Ogos 1957 baru kita merdeka. Selepas penubuhan Askar Melayu Diraja pada 1 Mac 1933
barulah kita punya ketentaan yang boleh dipertahankan dan hari. Tuan, terima kasih untuk penasihat Tuan. Semoga Tuhan, terima kasih sebab menambah bukti mempertahankan negara. Semoga Tuhan dilimpahkan rahmat, dimudahkan dan kekal sihat. Sama. Terima kasih kepada pelajar semua. Sudah meluangkan masa di sini. Baik, sama. Hai, so sekarang kita berada di tempat ketiga. Tempat ketiga iaitu Muzium Kotak Lukut yang di lokasi Port Dickson, Negeri Sembilan. Muzium ini dirasmikan oleh Yat Dato' Seri Utama Tan Sri Haji. Muzium ini terletak di bawah permintaan Sultan Selatan Selangor pada awal abad ke-19 hingga tahun 1880. Galeri ini mempamerkan mengenali sejarah Kota Lukut yang pernah mencapai kegemilangan bermula daripada pemerintahan Raja Jumaat di Jafar pada tahun 1844 hingga 1866. Muzium ini mempunyai 200 artifakal antara koleksi barangan peribadi Raja Jumaat dan peralatan sejahtera diguna awal tahun ke-19. Kotak ini berbentuk 4 segi dan dikelilingi para peredaimi dipasang rancang benda tajam untuk menghalang musuh daripada menyerang kota tersebut. Dan juga muzium ini dibina sebagai satu tanggungjawab menyebarkan maklumat sejarah dan budaya di negeri Sembilan. Semua sejahtera Encik. Kita dari pelajar dari MSU Kolej Seremban. Kita lawak tentang muzium Kota Lukut. Boleh memperkenalkan Encik? Memperkenalkan diri. Okey. Salam sejahtera semua. Okey, saya ucapkan selamat datanglah selamat datang ke Muzium dan Kota Lukut. Okey, nama saya Faris Ahmad bin Ali. Saya merupakan ketua Muzium Lukut lah. Okey, Muzium Lukut ni merupakan sebuah muzium yang di bawah sediaan Jabatan Muzium Malaysia. Okey, Kementerian Perpaduan Negara. Okey. Muzium Lukut ni telah ditubuhkan pada 19 April 1999. Okey, so Muzium Lukut ni banyak orang kata menyimpan maklumat sejarah berkenaan dengan Lukut lah. Okey, Lukut ni dulu pada abad ke-18-19 dia merupakan sebuah pusat ataupun tempat perombongan biji timah yang paling awal di tanah Melayu pada abad ke-18 hingga 19 lah. Okey, Lukut ni dia era pemerintahan Lukut dia terbahagi apa yang saya boleh simpulkan. Kita boleh simpulkan sini kalau kita nak baca sejarah Lukut ni, dia adalah satu sejarah yang amat panjang. Okay. So saya simpulkan Lukut ni ada 3 era yang berbeza lah, era pentadbiran ataupun era zaman itulah. Okay. Jadi 3 era ni adalah era pembukaan Lukut oleh Raja Busu bin Raja Nala. Okay. Raja Busu ni dia merupakan anak saudara kepada Sultan Ibrahim lah, iaitu Sultan Selangor. Okey, Lukut ni dulu dia merupakan sebuah wilayah yang berasingan daripada Selangor lah. Okey, waktu era pembukaan dulu lah. Okey, sebelum kedatangan Raja Busu dengan pengikut dia daripada Selangor, daripada Kedah. Okey, Lukut ni dia didiami oleh orang-orang laut dan orang-orang asli lah. Okey. Jadi bila datangnya Raja Busu ni tadi, dia telah buka penempatan ataupun buka kawasan lah di Lukut. Okey. Dengan kecekapan Raja Busu ni tadi, Lukut ni dia berkembang menjadi sebuah pusat perombongan biji timah yang orang kata yang agak pesat lah ketika dahulu. Okey. Dan peristiwa pembunuhan Raja Busu dia merupakan sebuah orang kata berakhirlah orang kata zaman pembukaan Lukut tadi itulah. Okey. So apabila berakhir zaman pembukaan oleh Raja Busu ni tadi, Lukut ni telah mencapai zaman kegemilangan oleh Raja Jumaat bin Raja Jafar. Okey, Raja Jumaat ni adalah anak kepada Raja Jafar, iaitu Raja Jafar ni merupakan seorang anak Raja Bugis daripada Sumatera. Okey, Raja Jafar ni merupakan sepupu kepada Sultan Muhammad III, Sultan Selangor pada waktu ketika dahululah. Okey, suatu era kegemilangan Lukut ni tadi, Lukut ni telah menjadi satu wilayah ataupun suatu kawasan dalam negeri Selangor. Suatu ketika dahululah.
Okey, dan Luput telah mencapai zaman kemajuan, zaman kegemilangan lah. Era puncak sewaktu pemerintahan Raja Jumaat bin Raja Jaafar tadi. So banyak hasil-hasil perlumbungan biji timah yang telah dieksport keluar kepada Melaka dan kepada luar lah. So seperti yang kita tahu, Melaka ni dulu turut mengambil hasil dapatkan hasil biji timah tu daripada Luput yang begitu banyak lah dekat Luput. Okay. Kemudian era kegemilangan Luput ni telah berakhir sewaktu Raja Bot, iaitu Raja Bot ni merupakan salah seorang anak kepada Raja Jumaat lah. So apabila Luput ni telah ditadbir oleh Raja Bot, Luput ni banyak mengalami beberapa masalah. Lepas tu ketika dahulu antara masalahnya adalah perebutan kuasa oleh Datuk Kelana Sungai Ujong pada ketika dahulu lah, yang menuntut wilayah Luput ni menjadi sebahagian daripada dalam Negeri Sembilan. Dan juga peperangan. So banyak masalah tu tadi, dan antara masalah tu juga adalah kemerosotan biji timah masa abad ke-19. So Luput ni telah menjalani era untuk era kejatuhan. Dia telah mengalami era kejatuhan lah waktu pemerintahan Raja Bot. So Muzium Luput banyak maklumat-maklumat berkenaan dengan sejarah Luput yang para pelajar, adik ataupun pengunjung boleh baca, boleh tahulah berkenaan dengan sejarah Luput tadi. Ada apa-apa lagi tak? Itu je lanjut. Okey, jadi saya nak tambah sikit. Di Muzium Luput ni berdekatan ataupun berhampiran dengan kita adalah Kota Luput yang adik boleh tengok dekat atas ni. Ini adalah Kota Luput lah. Okay. Kota Luput ni dibina semasa era kegemilangan Kota Luput oleh Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Okay. Di atas Kota Luput ni terdapat beberapa komponen-komponen warisan yang para pelawat, pelancong boleh tengok lah. Kita boleh tengok sendiri. Okay. Antara komponen-komponen warisannya adalah kita ada runtuhan istana Raja Jumaat, kita ada Pigi Beracun, kita ada Pigi Raja dan pola-pola air lah. Okay. Kota Luput ni berkeluasan 200 meter panjang dan 170 meter lebar yang dikelilingi oleh parit dan diletakkan ranjau bulung. Okay. Parit sedalam 3 hingga 5 meter yang orang kata mengukuhkan lagi kota pertahanan Kota Luput ni tadi. Itu sedikit info dan malam untuk adik-adik. Dan kemudian di Muzium Luput juga kita ada koleksi-koleksi pameran luar yang kita sajikan kepada para pelawat. Okay. Apa koleksi luar kita adalah contoh perahu-perahu. Kita ada perahu Sekoci, yang belah sana kita ada perahu Sekoci. Kita ada kereta lembu. Okay. Kereta lembu ni adalah satu kenderaan yang digunakan oleh orang-orang untuk mengangkat air daripada Perigi Raja tadi ke istana Raja Jumaat. Okay. Dan orang-orang yang mengangkat air itu adalah kebiasaannya hukuman kepada pesalah-pesalah ringan lah, dan didenda untuk mengangkat air bawa ke istana Raja Jumaat. Dan di sebelah sana kita ada perahu lumba naga yang digunakan oleh masyarakat Cina lah suatu festival lumba naga. Okay, dan belah sana kita ada perahu payang. Perahu payang ni adalah sebuah perahu yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan air dalam. Okay. Dan banyak digunakan, kalau contoh perahu kita ni, perahu payang ni adalah perahu yang digunakan di pantai timur lah, khususnya di Terengganu, Pahang dan Kelantan. Okay. Di sebelah sana kita ada meriam. Okay, kita ada 2 pucuk meriam kat situ. Satu adalah meriam yang kita jumpa semasa kerja-kerja ekskavasi di Tanjung Kuantan. Okay, dan di sebelahnya adalah meriam Melayu. Okay, dan daya tembakan boleh pergi sejauh 5 hingga 8 kali bulan. Okay, dan di sebelah sana kita ada juga 2 pucuk meriam lagi. Meriam itu kita jumpa semasa kerja-kerja ekskavasi di Kota Luput lah. Dan meriam tersebut pernah digunakan waktu era pemerintahan Raja Jumaat di Kota Luput. Okey, sama.